kitab-kitab hadis, terutamanya Sahih Bukhari. Ini mengikut cerita syekh-syekh kita lah. Setiap kali membaca Sahih Bukhari, dia ada satu inspirasi baru. Dia ada satu keistimewaan tersendiri. Nanti kita akan sebutlah. Jadi baik, kita tanpa lengah, kita pergilah kepada ketah kita ni. Jadi di sini sebut berkenaan dengan hadis Rasulullah SAW sebagai pusaka. Dan hadis-hadis ini telah diterima, telah dijaga oleh para hafiz hadis, bermula dari zaman sahabat. Dihafaz dan ditulis serentak. Maulana pun ada sebut tadi, sahifah, sahihah, sahifah, sadiqah. Jadi ulama telah menulis kitab-kitab hadis, menulis dan juga membukukan dua benda yang berbeza, antara kitabatul hadis dengan tadwinul hadis. Jadi kitab-kitab hadis dia sebelum Sunan Sittah ni sudah banyak dah ada. Umpamanya Musannaf Ibn Abi Shaybah, Musnad Ahmad sendiri, guru kepada Imam Bukhari, Musnad Humaidi dan lain-lain. Ini kita kata penulisan hadis ataupun kitab-kitab hadis di kurun yang kedua hijrah, kurun kedua akhir. Jadi metod penulisan pada masa itu hanya kita kata tidak hanya mengumpulkan hadis, tetapi bercampur dengan asar, kata-kata sahabat, pendapat tabi'in. Ini dapat kita lihat dalam kitab seperti Muwatta, Muwatta Musannaf Ibn Abi Shaybah itu sendiri. Kemudian datanglah generasi Imam Bukhari pada kurun ketiga hijrah. Jadi sudah ada satu perpindahan cara penulisan kitab hadis tu. Jadi di antara kitab-kitab hadis yang telah sampai kepada kita ialah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Daud dan Sunan Ibn Majah, yang lebih dikenali dengan Sunan Sittah. Jadi dinamakan sebagai sunan di sini adalah secara taglib. Ini istilah bahasa Arab lah. Mungkin satu ada sebab kitab-kitab hadis ni ditulis dengan pelbagai metod. Ada cara jami', ada cara sunan, ada cara masyikhat, ada cara mustadrak, mustakhrajat, arba'inat, ajza' hadisiyah, takhrijat, sehingga 23 jenis. Jadi kitab sunan ini biasanya dinamakan kepada kitab hadis yang disusun mengikut bab-bab fiqh, bermula daripada taharah, solat, sembahyang jemaah, puasa, zakat, haji, janaiz, muamalat, jinayat dan seterusnya. Jadi kitab-kitab seperti Sunan Nasa'i, Sunan Abi Daud ini sebenarnya lebih kepada betul-betul sunan, mengikut ta'rif. Saya rasa semua dah baca dah secara sepital lalu. Sebab tu kita ada dahulu kemudian. Lepas tu metod Sahih Bukhari dan Muslim itu dikatakan sebagai jawami'. Mana kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan kepada sekurang-kurangnya 8 tajuk
utama dalam agama, yang terdiri daripada akidah, ahkam, manaqib, masalik, sirah, maghazi, kitab tafsir, kitab zuhud, riqaq dan seterusnya adalah sebut di sini. Selain itu, sunan sittah juga dikenali dengan sihah sittah, usul sittah, ummahat sittah dan kutub sittah. Cuma bila kata sihah sittah ini pun secara taglib, bukan bermakna semua hadis yang ada dalam sunan sittah itu semua sahih belaka, tetapi penamaan di sini sebagai taglib. Jadi taglib ni untuk lebih mudah, dalam bahasa Arab dia panggil, kalau contoh Umarain, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Umarain, Qamarain itu bulan dan matahari dan bulan. Jadi itu dikatakan sebagai taglib. Jadi menamakan dua benda dengan satu nama, dengan cara ditasniahkan, dijadikan sebagai dual, perkataan dual, musanna. 0.2 itu sunan sittah sebagai silibus pengajian. Jadi sunan sittah yang dinamakan sebagai sunan sittah ni mengapa sebenarnya? Jadi ada setengah yang di kalangan kita menganggap sunan sittah ni ia kitab hadis yang paling tinggi sekali, sebab itulah dipanggil sunan sittah. Ada dakwaan begitu. Jadi sebenarnya sunan sittah ni lebih kepada satu sukatan untuk mendalami ilmu hadis. Jadi sebelum hadis dipanggil, dibukukan pada kurung ketiga tu, mengikut metod kurung ketiga, hadis-hadis tu, mana kalau kita nak satu hadis, kita kena pergi majlis syekh, ataupun kita kena pergi rumah dia, ataupun kita pergi buat haji. Di situlah kita ambil hadis daripada dia, baru kita dapat, boleh kita kata hadatsana Humaidi contohnya. Itu zaman sebelum kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari dibukukan. Tetapi setelah kitab Bukhari dikumpulkan, lebih kurang dalam 90,000 yang mengambil riwayat hadis Bukhari daripada Imam Bukhari. Jadi selepas daripada itu, pengajian kitab itu lebih tertumpu kepada kitab-kitab itu. Jadi tidaklah perlu mengambil secara bersanad, sebab sanad tu untuk sebelum tu. Jadi contoh, macam kita sekarang ni, sanad itu hanya bermula dikira kita, Imam Bukhari kepada Rasulullah. Adapun kita dengan Imam Bukhari itu, kalau untuk guru kita tu tidak siqah, tak apa, sebab banyak lagi, itu tak apalah. Jadi setelah hadis dibukukan secara lebih sistematik, pengajian biasanya berdasarkan kepada kitab-kitab hadis yang disusun oleh ulama, terutamanya dalam bentuk arba'iniyat, mana hadis 40. Jadi hadis 40 ni bukan setakat hadis 40 Imam Nawawi, dia ada banyak. Ada hadis 40 Sayyidina Ali. Lepas tu kitab Jawami' seperti tadilah, dan kitab Sunan. Kitab Sunan Sittah merupakan yang masyhur sebagai teks pengajian. Buktinya, bila kita melihat kitab Sunan Sittah ni telah diberi perhatian yang cukup istimewa oleh ulama-ulama, seperti bila kita melihat syarah-syarah hadis. Sahih Bukhari umpamanya 100 buah syarah, lebih. Sekarang ni pun masih ada lagi, sedang ditulis. Mana kita boleh lihat bukti Sunan Sittah ini sebagai teks pengajian, mana bila kita melihat kepada syarah hadis. Musnad Ahmad contohnya, satu pihak lain. Walaupun dia kitab ni, Imam Ahmad ni dia guru kepada Abu Daud, guru kepada Imam Bukhari, tetapi kitab dia ni tidak dijadikan teks.
Sebab apa? Dia susun mengikut nama sahabat. Hadis sampai berpuluh-puluh ribu berdasarkan kepada tahqiq Syekh Syuaib Arnaud, termasuk dengan fihris dia tu 52 jilid Musnad Ahmad. Jadi kitab Musnad Ahmad ni kalau kita nak cari syarah payah, tak ada. Kalau ada syarah pun tahqiq Syekh Arnaud, itu pun kira zaman kemudian ni lah, tetapi tidak dikira sebagai teks pengajian. Contoh lain macam apa, Mu'jam Tabarani ataupun kita ada seperti Sunan Darimi, tidak dijadikan sebagai teks. Buktinya tidak ada syarah. Kalau ada pun satu dua. Memang ada syarah Darimi, tetapi zaman mutaakhir ni, dalam 10 tahun ni baru ditulis Fathul Mannan. Itu pun satu dua. Tetapi kalau kita lihat kepada Sunnah Sittah, sekurang-kurangnya mesti ada 50 buah. Cuma yang kita sempat lihat tidak banyaklah. Kebanyakannya masih ada dalam bentuk manuskrip, belum ditahqiq. Setengah tu sudah apa, hilang dah. Mungkin dalam Sungai Furak. Berdasarkan kepada kitab-kitab yang ditulis tentang rijal, perawi Sunan Sittah. Jadi maknanya antara bukti bahawa kitab Sunan Sittah sebagai teks pengajian, makna ulama tulis secara khusus rijal ruwat sittah. Kitab-kitab rijal ni mungkin kita akan sebut esok lah, berkenaan dengan ni. Kemudian atraf hadis, mana petikai-petikai hadis, seperti kitab Tuhfatul Ashraf Mizi, maknanya dia sebagai satu komus yang ulama tulis petikai hadis. Jadi hadis ni, contoh kita kata al-muslimun ma salimal muslimuna min lisani wa yadi. Jadi hadis ni dia akan sebut dalam kitab ni. Jadi dia merujuk kepada Sunan Sittah. Dia tidak pergi pada kitab yang lain. Itu antara bukti dia. Begitu juga dengan ada kitab-kitab mustakhrajat. Mana mustakhrajat ni? Mana contoh kita kata Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, Imam Bukhari kata dia ambil daripada gurunya, gurunya Humaidi lah, mudah kita ingat sikit tak, Humaidi. Jadi pengarang mustakhrajat ni dia akan membawa hadis yang sama dengan hadis Bukhari, tetapi melalui guru yang berbeza. Mana dia mengambil hadis melalui jalan yang bukan jalan Bukhari. Kalau Bukhari ambil daripada Humaidi, dia ambil daripada Ibnu Mahdi contohnya. Jadi mungkin boleh jadi sanad dalam mustakhrajat itu lebih tinggi. Jadi mustakhrajat ni itu cara dia. Maknanya dia mentakhrijkan hadis yang sama tetapi guru yang lain. Jadi istilah ni biasa dalam mustalah hadis kita lalu. Jadi kitab mustakhrajat ni ada mustakhrajat ala sahihain, ada mustakhrajat kepada kitab Muslim saja, seperti Musnad Abi Awanah, dan juga mustakhrajat kepada Sunan Abi Daud. Kemudian ada kitab mukhtasar, mana ulama telah memperingkaskan kitab Sunan Sittah. Seperti Hafiz Al-Muziri, dia memperingkaskan Sahih Muslim, Jami' Tirmizi, Sunan Abi Daud. Begitu juga Syekh Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani, dia telah meringkaskan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau silap anda, dua ni. Jadi ringkas tu mana hadis yang mana Bukhari dan Muslim sebut secara berulang, itu dikira diambil satu, dan sanad dipotong. Ini menunjukkan bahawa Sunan Sittah itu dikira sebagai
silibus pengajian. Jadi sebelum mempelajari Sunnah Sittah, kita perlu mempelajari beberapa kitab sebagai asas. Contoh di sini seperti Matan Arba'in Nawawiyah. Ini semua maklum, ahli-ahli usrah terutamanya, Riyadus Shalihin, Imam Nawawi juga, Umdatul Ahkam, Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi, kitab yang cukup ringkas, menghimpunkan hadis-hadis yang dan disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kitab-kitab ni pun ada syarah juga. Kemudian Bulughul Maram oleh Hafiz Ibn Hajar. Ini pada peringkat asas lah. Naik pada peringkat pertengahan, kitab utama yang mesti dipelajari ialah Mishkah Al-Masabih oleh Khatib At-Tibrizi, sebagai pengantar sebelum mempelajari hadis dalam Sunnah Sittah. Jadi hadis-hadis dalam Mishkah Al-Masabih ini dia hadis Sunnah Sittah juga. Hadis ada juga diambil daripada Imam Ahmad, Bazzar, Razin, dan lain-lain. Jadi hadis tu dia tidak ada sanad, cuma start daripada An Abi Hurairah, An Anas. Jadi sanad tu dibuanglah. Tetapi istimewanya kitab Mishkah Masabih ni dia lebih bersifat kepada jami'. Kalau kita dapat nak klasifikasikan dia ni di dalam kitab metod macam mana, dia kitab jami'. Bermula dengan Kitabul Iman. Lepas tu dalam Kitabul Iman tu dia ada pecahan lagi, kemudian taharah, diakhiri dengan manaqib. Jadi manhaj tu ataupun metod tu, metod metod jawami'. Jadi lebih sesuai lah untuk kita kemudian tu mempelajari Bukhari, Muslim, Tirmizi dan sebagainya. Kerana kita sudah terdedah. Ni ada cerita, cerita Sa'id Ibn Sakan. Ni dia ada kitab dia juga ni, kitab sahih. Dia telah didatangi oleh 10 ahli hadis. Jadi minta nasihat lah daripada dia ni. Jadi mana mari tu beritahulah kepada dia tu bahawa kitab-kitab ada ni banyak. Jadi bila banyak tu, mana kita nak jadikan sebagai asas? Jadi dia tak kecek banyak lah, kalau bahasa Kelantan ni, tak kecek banyak. Dia pun masuk dalam rumah dia tu, pak mari, pak berkah, empat berkas. Jadi berkas ni tak tahulah anak, berkas bahasa baku ke atau berkas Kelantan, maklumlah, Kelantan ni dia daerah terpencil sikit, tapi nak percaya di sini 80% tu daripada Kelantan lah. Jadi kalau ada beberapa lorak tu tak boleh nak faham, boleh minta penjelasan lah. Dia beza tidak jauh lah, cuma kalau akan makan macam kedah lah, dia ada beza gitu. Tu tak boleh nak lari lah, tidak boleh disorok. Jadi dia pun berkata, dia kata ini adalah tiang-tiang Islam, kitab Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i. Ini adalah kitab usul, mana segala hukum-hukum dalam agama, mana kita boleh ambil daripada kelima-lima kitab ni. Berapa tu? 4. 4. Tirmizi tak ada. Kemudian ulama lain pun tambah, jadi 5. Jadi 5. Kemudian ada ulama lain pula tambah, jadi 6. Ulama pertama yang menambah menjadi 6 adalah Syekh Muhammad Tahir Al-Maqdisi.
Dia tambah dalam kitabnya Ashraf Kutub As-Sittah. Mana lafaz-lafaz hadis yang ada dalam kitab Sittah ni. Kemudian diikuti oleh Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Kamal fi Asma' Syuyukh Rijal. Mana kitab-kitab ni mana menghimpunkan perawi dan juga lafaz hadis dari Sunan Sittah. Jadi ulama yang menghitung Sunan Sittah sebagai kitab usul bukannya kerana dilihat kepada kesahihannya, tetapi melihat kepada maksud penyusunan dan keistimewaannya. Keenam kitab ini telah dipilih sebagai asas dalam pengajaran hadis. Jadi masing-masing itu ada metod dan pendekatan itu sendiri. Jadi pendedahan pelajar dengan kitab-kitab ini akan melatihnya menguasai ilmu hadis secara lebih sistematik. Jadi ada setengah ulama dia tidak setuju Sunan Ibn Majah. Sebab apa dia kata banyak hadis yang lemah sangat, maudhu' pun banyak. Jadi setengah ulama macam Ibnul Athir dia kata sepatutnya yang keenam itu muwatta'. Ada pula kata Sunan Ad-Darimi. Tetapi Sunan Ad-Darimi dia banyak asar, begitu juga muwatta'. Banyak asal juga dalam fatwa tabi'in, sahabat, fatwa salaf dan pendapat Imam Malik sendiri. Jadi selain itu kerana apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta' itu ada juga dalam kitab Sittah. Jadi berulang. Kalau ulama Hanafi pula dia kata Syarah Ma'anil Asar itu lebih baik. Jadi kitab yang keenam. Jadi masing-masing itu ada pendapat lah. Wa fi ma ya'shikuna mazahibu. Masing-masing itu dia ada nak menyatakan pendapat mereka tu. Jadi ulama hadis telah menjelaskan bahawa maksud Bukhari untuk mengeluarkan hadis-hadis sahih dan mengajar bagaimana mengistibatkan hukum daripadanya. Mana Bukhari bukan setakat nak info hadis sahih, tetapi dia nak mengajar bagaimana mengistinbat hukum. Muslim pula ingin menyatakan seni sanad, sinah isnadiyah, dengan cara memperbanyakkan jalan sanad hadis. Kadang-kadang satu hadis tu macam hadis kita akan tengok sikit lagi, Bunyal Islam ala khams, dia buat mari dengan tarik. Setiap tarik tu guru yang lain dia ada perbezaan pula lafaz. Abu Daud pula bermaksud untuk menghimpunkan dalil-dalil mazhab dan dalil imam mujtahidin yang menjadi asas kepada mereka dalam menyimpulkan hukum. Mana sumber sebenarnya ulama berijtihad. Abu Daud lah tempat dia. Dan bagaimana mereka beristidlal, bagaimana mereka dapat mereka menjadikan hadis-hadis itu sebagai asas kepada dalil mereka, asas kepada ijtihad mereka. Jadi dalam itu macam-macam lah hadis ada tu. Tirmizi pula bertujuan untuk menjelaskan hadis-hadis hukum yang menjadi sandaran kepada ulama, menyebutkan amalan pegangan mereka serta memperkenalkan pelbagai cabang ilmu hadis seperti nasih, mansukh, rijal, jarh wa ta'dil, takhrij hadis dan lain-lain. An-Nasa'i pula dalam sunannya lebih menekankan kepada ilmu ilal hadis, ilmu penyakit hadis. Dia dalam ilmu hadis ni dia ada doktor dia. Seperti Imam Bukhari, Ibnu Ali Al-Madini, tu doktor dia tu. Doktor pakar. Jadi penyakit hadis ni walaupun kita tengok hadis tu sana boleh orang baik-baik lah kau, tetapi dia ada masalah. Jadi nak kesal masalah ni, dia tak padan dengan scan biasa ni. Dia kena apa, guna alat dia. Jadi alat ni ada pada kemahiran, kepakaran ulama-ulama ilmu ilal, sebab tak ramai
ulama dalam ilmu ilal hadis. Ibnu Majah pula menghimpunkan semua jenis hadis yang berlainan dengan sanad yang berlainan sanad dengan hadis-hadis dalam kitab yang 5. Jadi ibarat ni dia ada belik-belik sikitlah. Wallahu a'lam, ana pun tak tahu. Jadi dia sekali tu gini panjang ada rengkah. Biarlah tu. Jadi maksudnya bagi Ibnu Majah, dia nak mari sanad yang lain. Kadang-kadang hadis yang sama, hadis tu hadis Bukhari. Cuma sanad dia lain. Lepas tu mata itu dia ada perbezaan. Biasanya ada gitu. Dan bentuk dia lebih ringkas. Jadi tujuan Ibnu Majah nak mari semua hadis. Dan hadis-hadis tersebut mempunyai perbezaan taraf kesahihan dan kedaifan. Ada sahih peringkat tinggi, yang dikatakan sebagai mengikut syarat Bukhari Muslim, mengikut syarat Bukhari saja, mengikut syarat Muslim saja. Ini maksud imam-imam menulis kitab hadis ni. Jadi keenam-enam ulama ni dia sebenarnya satu zaman. Jadi kalaulah masing-masing imam tu tidak mempunyai cara yang tersendiri, jadi kita ni mungkin jemu lah. Tetapi bila masing-masing ulama ni dia ada cara dia. Mana nak dahulukan, mana yang menjadi iltizam. Ada setengah ulama dia tidak beriltizam. Bukhari Muslim dia iltizam, mana dia buat komitmen dengan diri dia untuk mengeluarkan hadis yang sahih saja. Tetapi Tirmizi lain pula cerita dia. Jadi masing-masing tu ada. Jadi dengan kita mempelajari semua jenis kitab yang berlainan ni, mana kita akan terlatih. Kalau seorang tu belajar Sahih Bukhari saja, walaupun Sahih Bukhari kitab yang tinggi, tetapi jadi alim seperti ulama nak tu, wallahu a'lam lah jadi ke tidak. Sebab Sahih Bukhari dia ada maksud dia. Jadi kalau kita mempelajari Sahih Bukhari saja, mana kita boleh satu sudut saja. Sudut mengikut maksud Imam Bukhari untuk istimbak aja. Sebab tu kita kena belajar kitab-kitab lain. Walaupun kitab tu kita kata Ibnu Majah, buat apa kita belajar Ibnu Majah, kitab rendah. Lebih baik tak payah belajar. Itu tidak berapa tepat. Lepas tu bila kitab sahih, kitab Sunan Sittah ni dia berbeza-beza. Dia ada pula mana yang patut dulu kita belajar. Dari segi tertib pengajiannya, pada peringkat awal pelajar seharusnya mengetahui pendapat-pendapat ulama dalam sesuatu masalah. Pelbagai cabang ilmu hadis. Ini adalah tugas kitab Jami' Tirmizi. Jadi kitab mula-mula kita perlu pelajari Jami' Tirmizi. Jadi tertib sebenarnya diperkenalkan oleh ulama sebelah India dan Pakistan sebenarnya. Bila Syah Waliullah pergi belajar di Mekah, dia telah bawa balik pengajian hadis daripada Mekah balik ke India, dan dia telah menubuhkan pusat pengajian. Jadi pada zaman beliau dan zaman seterusnya tu, pengajian hadis tu dia untuk menamatkan Sunan Sittah ni paling tidak 6 tahun. Mana belajar satu-satu. Mana mula-mula belajar kitab ni, lepas tu kitab ni. Kemudian ulama sebab pada tu dia cuba express sikit. Lebih ada kursus, macam kursus intensif juga. Jadi perengkas. Jadi kitab yang perlu dipelajari pertama sekali adalah kitab Jami' Tirmizi. Sebab kita perlu tahu khilaf ulama. Makna sebelum pelajari kitab Tirmizi ni,
kita kena tahu dah khilaf-khilaf ulama. Jadi Imam Tirmizi dia telah membawa pendapat-pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Imam Laits, Ibrahim Nakhai, Imam Syafi'i, dan ramai lagi lah ahli Kufah dalam kitab dia. Sehingga kitab dia ni, kitab Jami' Tirmizi sebenarnya salah satu sumber untuk kita mengetahui fiqh salaf. Tirmizi dia ada sanad dia. Pendapat dia ambil daripada imam-imam tersebut, ada sanad dia. Itu disebut dalam kitab Ilal dia. Kemudian Imam Tirmizi kalau kita baca, kalau kita pelajari Jami' Tirmizi ni, macam-macam ilmu hadis ada. Dalam tu ada hadis sahih, hadis yang penyakit. Dalam tu Imam Tirmizi sebut perawi ni siapa-siapa, pengenalan kepada ilmu rijal, ilmu kunyah. Orang ni Abu Muhammad ada berapa? Abu Muhammad Al-Makhrami, Abu Muhammad Al-Kufi, Abu Muhammad Al-Basri, siapa dia? Dia memperkenalkan kepada kita. Jadi bagi pelajar hadis kita kena tahulah siapa dia ni. Bertiga hak nama serupa. Jadi setelah kita mengetahui mazhab dan pendapat ulama, dia hendaklah dia ni pelajarlah mengetahui dalil ulama, dan ini tugas Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud mari dalil ulama. Oleh kerana hukum itu tidaklah difahami secara langsung daripada dalil-dalil, maka pelajar mestilah mengetahui bagaimana cara untuk memahami hadis dan cara untuk menyimpulkan hukum daripadanya. Maka tibalah pula peranan Al-Bukhari dengan kesenian abwab dan tarajimnya, tajuk-tajuk bab dia. Jadi bila kita sudah tahu dah dalil mazhab, mula-mula pendapat mazhab itu Tirmizi, dalil mazhab itu dalil Abu Daud. Cuma kita nak faham macam mana ulama faham hukum ni daripada hadis ni. Jadi Imam Bukhari tu peranan dia. Jadi dengan tajuk dia awak mari tu, dalam sahih dia tu tajuk lagu ni dia awak mari hadis. Itu cara dia faham. Ni ada lepas ni lah. Tu nota kaki ada tarajim tu maknanya tarjamah, tajuk bab. Jadi tarjamah ni dia sebenarnya ada 3 makna. Tarjamah tu makna perpindahan bahasa, itu makna yang biasalah kita tahu. Makna menterjemahkan daripada Arab kepada Melayu. Itu makna pertama. Makna kedua, tarjamah ni makna biografi. Makna yang ketiga, tarjamah dan jamak dia tarajim, itu maknanya tajuk bab. Jadi bagi setengah kita yang tidak mempelajari kitab hadis, mungkin terjemah tu dia telah menterjemahkannya tu dengan terjemah. Jadi dia menyempitkan makna terjemah tu. Dia kata terjemah tu lafaz mustarak, sekurang-kurangnya ada 3. Jadi anak contoh awak mari ni, siapa dia kalau baca Muqaddimah Ibn Khaldun, di bahagian ilmu hadis tu dia ada sebut tarjamah. Jadi tarjamah itu maknanya tajuk bab. Jadi dalam terjemah DBP tu dia ada lagi lah, ada melencong sedikit. Untuk menguatkan hujah dan pendapatnya dalam istinbat, pelajar memerlukan kepada hadis yang bukan sahaja sahih tetapi mempunyai banyak jalan. Pada hadis ni, selain daripada tarik ni, tarik lain ada juga. Selain daripada jalan ni, jalan lain pun ada juga. Dan ini adalah tugas Sahih Muslim. Stop situ. Jadi berhadapan dengan sanad-sanad yang sahih, pelajar semestinya mengetahui bahawa adanya perawi-perawi sahih dalam sesuatu sanad tidak semestinya menjadikan sanad dan matan hadis itu sahih. Ini usul dah. Mana tidak semestinya
Kalau perawi dalam rantaian sanad tu semua siqah belaka, maka kita pun boleh buat keputusan hadis ni sahih. Itu tidak tepat, tidak semestinya. Sebab apa? Boleh jadi ada penyakit. Kemungkinan terdapat penyakit yang hanya dikesan oleh ahlinya yang mahir. Dengan mempelajari Sunan An-Nasa'i, pelajar akan dilatih dengan ilmu ilal hadis. Mana bila kita mempelajari Sunan Nasa'i, kalau kata Dr. Hamad bin Sa'id, dia kata macam Imam Nawawi ni tarik tangan kita, tunjuk. Nah, Imam Nasa'i tarik. Ni hadis ma'lul. Ni. Dia ajar gitu. Biasanya di Sunan Nasa'i itu dia ada qala Abu Abdurrahman. Tu adalah maksud dia tu. Jadi bila kita sudah tahu dah hadis-hadis sahih dalam Muslim, dalam Bukhari, kita kena cari penyakit tu mana. Penyakit. Jadi penyakit hadis ni boleh jadi hadis tu sebenarnya kata-kata sahabat. Jadi kita anggap kata-kata Nabi. Itu satu penyakit. Maknanya memarfukkan yang mauquf. Istilah dia. Boleh jadi kita telah memaukufkan yang marfu'. Hak kata Nabi, kita kata itu pendapat sahabat. Jadi hak ni mana ni? Ni ahli dia. Jadi dengan mempelajari Sunan Nasa'i, kita akan terdedah kepada ni. Sebagai latihan dan praktik terhadap apa yang telah dipelajari, maka pelajar seharusnya sudah mampu membuat penilaian terhadap mana-mana riwayat yang ditemuinya secara asasnya dalam mana-mana kitab hadis. Untuk permulaan, praktik dilakukan kepada Sunan Ibni Majah yang terhimpun dalamnya hadis-hadis dengan pelbagai status. Jadi nak start mula tu, sebelum nak start dengan Mustadrak ke, Musnad Ahmad ke, tera dulu dengan Sunan Ibni Majah. Jadi tera dengan Sunan Ibni Majah ni, dia ada apa? Macam ada bimbingan kepada kita dengan kitab-kitab syarah. Biasanya kitab syarah dia akan sebut mana hadis dalam Ibnu Majah yang bermasalah, mana yang sahih, mana yang ada dalam kitab-kitab hadis yang lain. Mana di sini, mana pengajian Sunan Sittah dia ada tertib dia. Mana mempelajari Tirmizi, Abu Daud, Bukhari, Muslim, Nasa'i, seterusnya Ibn Majah. Dia ada tertib dia. Jadi tidak semestinya kita ni habis Bukhari, habis Tirmizi baru belajar Abu Daud. Jadi untuk lebih praktikal, jadi satu hari itu mungkin kita belajar sejam mula, sejam pertama Tirmizi, sejam kedua Abu Daud, sejam ketiga Bukhari. Jadi secara lebih tersusun lagu ni, kita akan lebih nampak lah daripada kalau seorang tu Tirmizi 5 bulan saja dia belajar, lepas tu baru nampak Abu Daud. Jadi tentu agak berbeza hasilnya bila kita belajar serentak selalu. Cuma turutan tu tetap dijaga. Kemudian status hadis dalam Sunan Sittah, jadi kita sebut dah tadi seperti lalu, mana dia ada 5 tupak 2 kali tu. Hadis yang boleh jadikan hujjah, hadis yang sesuai sebagai syahid dan mutaba'ah, mana sebagai sokongan, hadis yang dhaif tetapi tidak dinyatakan illah, penyakit. Jadi dalam Sunan Sittah ni dia ada hadis-hadis yang memang ada masalah sengaja Imam Tirmizi letak. Jadi tidak bolehlah kita nak kata kepada Imam Tirmizi, macam mana Imam Tirmizi ni tak tahu ke hadis ni dhaif, letak juga dalam kitab dia. Jadi kita tu sebenarnya tak baca tajuk kitab dia tu. Jadi kita tahunya Sunan Tirmizi. Jadi tajuk dia tu kena tahu dulu. Jadi maksud Sunan Tirmizi, dia nak ajar kepada kita macam-macam jenis hadis. Jadi tak boleh kita nak kritik. Jadi macam Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, dia akan sebut hadis ni ada masalah. Lepas tu ada hadis yang tidak dihukumkan, dia senyap. Macam hadis
biasa ulama buat istilah masa kata anhu Abu Daud. Abu Daud tidak beri keputusan. Ada ni dhaif ke, munkar ke, hasan ke, sahih ke. Jadi hak ni sambil-sambil tu dia nak ajar dah kepada kita. Abu Daud nak ajar dah kepada kita kena berhati-hati. Lepas tu hadis maudhu' yang tidak dihukumkan sebagai palsu. Maknanya dia letak dalam kitab dia. Lepas tu duduk dia. Hak ni mungkin dia sebab dia riwayat dengan sanad, mana dia kira dia telah bertanggungjawab. Jadi kita kena berhatilah, mana kena kenal siapa dia. Perawi yang dituduh sebagai berdusta tu, perawi pendusta tu. Ni 5. Kemudian syarat-syarat kitab hadis tu berkuat ni lah. Syarat-syarat lagu mana sebenarnya syarat setiap pengarah dia tu, itu sebenarnya tidak disebutkan secara jelas. Cuma ulama buat kesimpulan. Jadi ni tak payah baca tak apa. Cumanya kalau kita secara lebih secara umum, dia perawi ni kita boleh kelas kepada 5. Perawi-perawi dalam Sunan Sittah ni boleh kelas pada 5. Perawi yang siqah dah lama berada, perawi yang teliti, tasabbut wal itqan. Lepas tu dia ni lama pula dengan syekh dia. Hadis ni biasa dalam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis perawi yang cukup teliti, tapi dia tidak mendampingi lama dengan guru dia. Ini apa? Yang kedua, ada dah sini ni. Kemudian perawi yang kurang dari segi tasabut, teliti, itqan dia tu, tetapi dia lama duduk dengan tok guru dia. Itu kelas yang ketiga. Sini ni ada pembetulan sikit, muka surat 4 tu. Perenggan kedua, tabaqat ketiga, satu kumpulan yang lama tertinggal, yang lama mendampingi Az-Zuhri. Mana dia ni lama duduk dengan syekh dia, cuma dia ni kurang sedikit dari segi dhabit dia, dari segi ingatan tasabut dia. Lepas tu yang keempat, tidak berapa kemah dasar, kurang dhabit dasar. Lepas tu tidak lama duduk dengan guru dia. Lepas tu yang kelima pula, perawi yang dhaif, kalau ada masalah, dan perawi yang majhul, tidak dikenali siapa dia. Dia ni adil ke tidak adil ke, dhabit ke tidak dhabit ke, tu tidak diketahui. Jadi 5 kategori inilah. Jadi rasa boleh baca sini. Jadi kita pergi kepada secara lebih detail lagi Sahih Al-Bukhari. Jadi Sahih Bukhari ni nama kita bubuh. Kita letak nama Sahih Bukhari. Tapi hak dia letaknya lain. Nama dia Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ayyamihi wa sunanihi. Tu nama dia. Jadi kita pun panggil Sahih Bukhari je. Supaya nama Ahmad Kamaruddin, Din dah kita panggil. Betul lah. Jadi Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah wa ayyamihi wa sunanihi. Jadi setiap perkataan tu dia ada maksud dia. Jadi Jami' Jami' tu mana Imam Bukhari nak mengisyaratkan bahawa kitab dia tulis ni mempunyai satu metod yang tersendiri, iaitu menghimpunkan sekurang-kurangnya 8 bab utama dalam agama, termasuklah akidah, hukum hakam, tafsir, sirah dan maghazi, riqaq atau zuhud. Riqaq ni maksudnya hadis-hadis yang bila kita dengar tu hati kita ni jadi lembut. Hadis zuhud lah kita kata.
Jadi hadis dia membuatkan hati kita ni kurang sikit rasa cinta kepada dunia. Perubatan, adab, manakib dan fitnah di akhir zaman. Manakib maknanya kelebihan-kelebihan sahabat, kelebihan tempat sebagainya. Musnad pula makna bersanad. Mana hadis-hadis yang dikemukakan dalam kitabnya adalah bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun tertinggal pula, bagaimanapun ni 3-4 kali baiki dah. Bagaimanapun terdapat riwayat secara ta'liq. Riwayat secara ta'liq ni riwayat yang dipotong sanad dia. Terus tu Bukhari sebut Anasin. Jadi hak ni dikatakan sebagai ta'liq, tak ada hadasana tu tak ada. Jadi hak ni ada dalam tarjamatul bab sahaja. Dalam tajuk dia. Jadi struktur kitab Imam Bukhari ni kita perlu faham dia ada dua. Tajuk bab dengan hadis-hadis yang dia maksudkan tu sebagai sahih. Yang dipanggil sebagai musnadat dia. Mana tarjamatul bab tu, kadang-kadang tarjamatul bab tu 3-4 baris. 5 baris pun ada. Lepas tu dalam tarjamatul bab ni lah dia letak pendapat sahabat, hadis yang muallaq, hadis yang dipotong sanad. Ada situ. Tapi hadis ada dalam tarjamatul bab itu tidak menjadi syarat kepada Imam Bukhari sebenarnya. Hak dia beriltizam untuk sahih, hak dalam bab tu. Hak ada hadasana. Itu menjadi iltizam kepada Imam Bukhari. Tapi kalau ada dalam tarjamatul bab, Anasin ataupun rawa Anasun itu dikira sebagai hadis muallaq. Jadi hadis tu dia ada dalam kitab lain ataupun dalam kitab Bukhari itu sendiri. Cuma dia nak peringkas. Itu seni tarjamatul bab Bukhari sebenarnya. Al-Mukhtasar. Masuk Al-Mukhtasar, bukan semua hadis dia nak letak dalam kitab dia. Sebab Imam Bukhari dia saring daripada 100,000 hadis. Dia apa? Dia bubuh ni dah. Mana peringkas ni? Lepas tu min umur, dalam setengah riwayat min sunani rasul, min apa, min umur, betul dah, min umur. Min umur Rasulullah makna berkait dengan Rasulullah. Ayyamihi, maksudnya hari-hari Rasulullah. Hari-hari Rasulullah ni kita kata sirah dia lah. Tetapi Syekh Zakaria, seorang pensyarah Sahih Bukhari, dia kata ayyamihi bermaksud Imam Bukhari menyebutkan juga beberapa peristiwa yang berlaku di zaman jahiliah yang berkait dengan baginda. Mana ada hak tu dalam Sahih Bukhari. Cerita Nabi dengan apa, Zaid bin Umar bin Nufail tu, lepas tu berlaku sebelum nubuwah. Ada juga sejarah Nabi tu. Itu nama dia. Jadi nama dia ni kalau kita nak lebih tahqiq lagi, Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah dia ada tulis sebuah risalah dia. Dia tahqiq balik nama Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Tirmizi. Apa nama sebenar? Lepas tu perawi-perawi Sahih Bukhari. Perawi-perawi Sahih Bukhari. Jadi Imam Bukhari dia telah susung kitab dia ni selama 16 tahun. Kitab dia ni dia ada edisi kemas kini semua lah. Cuma dia tidak terbit. Jadi sebuah kitab kerjaan ni dia ada kemas kini semua ni. Jadi tu ada baki situ, baki sini. Daripada 600,000 hadis. Tadi tersilap. Lepas tu seramai 90,000 orang telah mendengar kitab sahih yang dibacakan kepadanya. Jadi di antara yang meriwayatkan kitab hadis ni ialah Muhammad bin Yusuf Al-Farabri. Ini nuskhah yang
Kalau kita bakar, mana-mana ada tersebar tempat kita ni, itu dipanggil nuskhah Al-Farabri. Al-Farabri ni dia dengar daripada Imam Bukhari 2 kali. Semasa di Farabra sekali, kemudian di Bukhara. Kemudian Ibrahim bin Ma'qil bin Hajjaj An-Nasafi, Hamad bin Syakir, kemudian Mansur bin Muhammad bin Ali Al-Bazdawi. Mansur bin Muhammad ini adalah perawi yang terakhir, dia riwayat daripada Imam Bukhari. Kemudian Al-Husain bin Ismail Al-Mahamili. Lepas tu daripada masing-masing ni dia ada pula perawi-perawi dia. Jadi daripada Farabri itu ada pula Abu Ishaq Al-Mustamli. Dia Al-Mustamli. Dia sebut kalau kita ngaji, biasanya kalau kita baca Fathul Bari, dia ada sebut dalam riwayat Al-Mustamli tak ada ni. Dalam riwayat Al-Kashmahi ni tak ada ni. Biasa kalau kita rujuk pada Fathul Bari, dia ada sebut. Kalau kita rujuk kepada Sahih Bukhari versi tahqiq Syekh Ali Asharampuri, dia diguna teks di apa, bagi kitab hak teks dipakai di mana, di India, Pakistan. Kitab tu dia sebut dia ada isyarat nuskhah tu. Dia kitab tu ditulis dengan tulisan tangan, di tepi dia tu dia ada tulis hak ni ada nun, isyarat kepada siapa dia. Hak ni dia ada kaf ke, dia tepi-tepi dia tiada. Mana telah ditahqiq, telah diteliti. Mana hak ni, riwayat ni dalam nuskhah ni gini, dalam nuskhah ni gini. Dia ada perbezaan tu. Jadi masing-masing tu dia perbezaan tu boleh jadi hak ni dengar pada peringkat awal. Boleh jadi kita kata pada peringkat awal Imam Bukhari kata ni kira muktamad dah. Hak ni mana dia pun baca, meriwayatkan kepada anak-anak murid dia. Mungkin setelah lama pula tu dia fikir kena tambah lagi. Dia pun tulis. Jadi hak ambil pada peringkat yang kedua tu dia ada perbezaan. Lepas tu penyalin tu sendiri, penyalin kadang-kadang dia boleh jatuh. Kalau kita baca kitab-kitab ada, kitab-kitab yang ditahqiq dengan teliti lah, bukan sekadar ada kitab tu sudah dicetak dia pun ambil itu, dia pun tahqiq bubuh nama dia tak. Sekadar tulis hadis ni, nombor ni, ayat Quran ni, ayat ni rujuk kayak gitu tak. Dia perlu melihat kepada makhtutah, manuskrip asal. Jadi penyalin tu dia kadang-kadang terjatuh, sabkul qalam, kadang-kadang tinggal, kadang-kadang ada awal, ada akhir. Ini biasa berlaku dalam kitab-kitab. Sebab dia zaman dulu dia tidak ada matbaah, Darul Fikir tak, Darul Ayat Turas, dia tak ada. Dia ada nusakh, penyalin. Penyalin. Itu perkara yang biasa. Kemudian keistimewaan. Jadi anak tidak sebutlah sirah Imam Bukhari itu sebab kita nak berkenalan dengan kitab mereka. Waktu tu kalau situ tu dah jadi panjang dah. Jadi kita pergi kepada kitab dia lah. Jadi keistimewaan yang paling utama kitab Bukhari ni terletak kepada terjematul bab dia, tajuk-tajuk kitab dia. Badil Wahyi, Kitabul Iman, wahyu dulu, kemudian iman, kemudian ilmu, kemudian wudu, kemudian kitab mandi, kitab haid, kemudian kitabus solah. Dia ada keistimewaan dia. Kitab, susunan kitab tu satu. Lepas tu di bawah kitab tu dia ada bab-bab. Jadi dia setiap bab tu, tarjamatul bab, tajuk bab tu dia ada keistimewaan dia. Sehingga ulama kata inna fiqhal Bukhari fi tarajumihi. Kefahaman Bukhari yang mendalam mana terletak dalam tajuk-tajuk dia. Jadi maksud kata-kata ni dia ada dua. Mengikut Syekh Anwar Kashmiri,
Ni kalau kita ngaji hadis, dia dalam senarai tuk-tuk kita. Sanak kita ni mesti jumpa dia. Syekh Anwar Kashmiri dia kata ada dua maksud. Pertama, kalau kita nak tahu pendapat mazhab ulama-ulama hadis, kita tengok tajuk bab. Tarajum, tarajim dia. Tarajum ni tarajim. Itu pertama. Yang kedua, tarjamatul bab ataupun tarajimnya itu membuktikan dia ni betul-betul mendalami. Ini menunjukkan bahawa ulama hadis ni dia bukan setakat meriwayatkan hadis saja, tetapi dia faham, memahami kandungan hadis. Dia bukan setakat meriwayatkan hadis saja, tetapi dia memahami hadis. Itu makna yang kedua. Jadi makna yang pertama tadi, kalaulah kita nak mengetahui mazhab, pendapat imam hadis dalam bab fiqh, mana kita tengok dalam tajuk-tajuk bab dia. Maksud yang kedua, mana kefahaman ataupun kealiman mereka itu terbukti dengan cara mereka susun tarajim bab tu. Jadi itu keistimewaan fiqh Bukhari. Inna fiqhal Bukhari fi tarajimihi. Dalam tarjamatul bab dia. Ni ada selalu Maulana sebut ada seorang ulama di Pakistan, Syekh Yusuf Al-Banuri. Dia kata innal Imam Al-Bukhari arada an yusannifa kitaban fid din qabla an yusannifa kitaban fil hadis. Imam Bukhari lebih bermaksud untuk menulis dengan Sahih Bukhari dia tu satu kitab dalam agama, lebih daripada dia bermaksud untuk sekadar menyimpulkan hadis sahaja. Jadi kitab Bukhari ni bukan setakat kitab hadis saja. Mana semua bab dalam agama ada dalam itu. Ataupun dengan bahasa mudah, kalau kita nak buka satu universiti, Sahih Bukhari lah panduan. Dia ada belakang perubatan, dia ada bab undang-undang, jenayah apa semua, kitabul wahyi, kitabul ilmi, ada belakang dari itu. Ni kita akan sentuh sikit lagi lah. Poin yang seterusnya, seringkali kita dapati basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dalam Sahih Bukhari ditulis secara berselerak. Situ ada, sini ada. Baru sekejap tadi kita baca, ada Bismillah. Tidak lama lepas tu kita balik satu dua muka surat jumpa pula. Lepas tu jumpa pula. Apa maksud sebenar? Jadi sebenarnya Bukhari dia berhenti tulis, lepas tu dia pun baru tulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bab Bismillahirrahmanirrahim dalam Sahih Bukhari dia kadang-kadang ada masalah. Pertama sekali kita belajar Sahih Bukhari, dalam setengah nuskhah tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Dalam setengah nuskhah tak ada. Jadi kita kata macam mana Imam Bukhari ni tak ikut sunnah Nabi? Tidak ada Bismillah. Jadi ulama bela bagi Imam Bukhari, dia kata Bismillahirrahmanirrahim itu disuruh baca, tidak semestinya ditulis. Itu je. Jadi janganlah kita macam ada prasangka terhadap imam-imam ni. Jadi kita kata dalam kitab dia tu banyak Bismillahirrahmanirrahim, tetapi di permulaan kitab tu kita balik kitab tu, kaifa kana bad'u al-wahyi ila Rasulillah, situ lalu Bismillah tak ada. Jadi ini mungkin menimbulkan kemuskilan. Jadi maksud bila kita diperintah, dianjurkan memulakan sesuatu dengan Bismillah, tidak bermakna kita kena tulis. Jadi nak tulis Bismillahirrahmanirrahim pun kena Bismillah dulu. Takut jadi lagu tu. Jadi nak tulis Bismillahirrahmanirrahim kena Bismillah dulu. Mana Bismillah fi talaffuz wa Bismillah fil kitabah, takut jadi lagu tu. Lepas tu kesesuaian kitab dari awal hingga akhir. Sebab apa? Kitab yang pertama wahyu. Kitab wahyu.
Lepas tu hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Wahyu mana? Tak ada. Lepas tu hijrah pula. Ni macam-macam. Sehingga pelik, memusingkan kepala ulama nak faham. Lepas tu kitab yang terakhir, Kitabut Tauhid. Lepas tu bab yang terakhir, bab qaulillahi ta'ala wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Seluruhnya panjang itu. Kemudian ada yang terakhir, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan, dan seterusnya. Jadi persesuaian dia tu, kalau kita boleh tarik kesimpulan, mana Bukhari nak mengisyaratkan bahawa sumber utama untuk manusia mengenal Allah wahyu. Jadi wahyulah yang membimbing manusia supaya mentauhidkan Allah. Dan tauhid pula merupakan pelindung kepada manusia dari permulaan kehidupan sehingga akhirnya. Amalan manusia hanya diterima dan berguna apabila dia seorang ahli tauhid. Mana ni isyarat kepada hadis innamal a'malu binniyat. Amalan manusia akan ditimbang di akhirat. Mana itu isyarat kepada hadis yang terakhir itu. Lepas tu, niat yang ikhlas akan menjadikan amalan itu berat dalam timbangan. Jadi ada kesesuaian innamal a'malu binniyat dengan pada akhir, khafifatan 'alal lisan, saqilatani 'alal mizan. Dua kalimah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ringan pada sebutan tetapi berat pada timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi dia ada kesesuaian, munasabah, daripada awal sehingga akhir. Lepas tu, di antara satu bab dengan satu bab yang lain, dia ada kesesuaian juga. Kalau kita ngaji Bukhari, dia ada tu. Jadi Imam Bukhari ni dia halus. Tu kita kata dia bukan setakat nak tulis kitab hadis, tetapi banyak dia nak bagi kita faham terhadap agama. Lepas tu Imam Bukhari, kita lopak-lopak sikit dah. Apa ada isyarat ada. Imam Bukhari ni dia selain daripada dia ni ahli hadis, dia ahli bahasa. Kalau kita nak buat kajian fiqhul lughah dalam kitab Bukhari boleh. Contoh saat ni dalam terjematul bab. Bab qaulillahi ta'ala wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Al-qist tu masdar, itu masdar kepada al-muqsit. Mana orang yang adil. Muqsit orang yang adil, tapi qasid buat mik tambah alif itu orang yang zalim. Jadi Imam Bukhari dia nak bagi kita faham luah tu. Yang ada dalam hadis. 1.35 Imam Bukhari mengisyaratkan kepada ayat-ayat yang bersesuaian dengan bab dengan mentafsirkan makna salah satu lafaznya kerana untuk merengkaskan. Jadi dalam terjematul bab ni ma jaa fi sab'i aradi wa qaulillahi ta'ala. Dia buat ayat. Lepas pada tu setiap lafaz ayat tu dia perlu hurai, dia beri makna. Jadi waktu kita kata Imam Bukhari ni dia sudut fiqh lughah tu, makna kita nak memahami lughah, dia tekankan juga. Lepas tu sirah tamrid 1.38 kita lapak-lapak lah. Nak laju sikit baru 10.30 dah ni. Sirah tamrid. Sirah tamrid maknanya kalau kita ngaji bahasa Arab, benda majhul, pasif, kata kerja pasif. Sirah tamrid mana ruwiya, diriwayatkan. Jadi Imam Bukhari ada diriwayatkan ni. Biasa dalam kitab fiqh kita baca kalau kata sirah tamrid ni ruwiya, wakila, itu biasanya dhaif.
Tetapi Imam Bukhari nak kata tidak semestinya dhaif. Tujuannya Bukhari nak menyatakan hadis itu sahih atau hasan, tetapi tidak menepati syarat dia. Syarat dia tinggi. Jadi syarat Imam Bukhari dia lebih tinggi berbanding dengan syarat sahih Ibn Hibban dan Ibn Khuzaimah. Walaupun Ibn Khuzaimah kata kitab dia tu sahih, begitu Ibn Hibban sahih juga kitab dia, tetapi kalau kita nak banding syarat dia tu dengan syarat Bukhari tidak padan, tidak standing, jauh Bukhari. Jadi hadis-hadis lagu itulah Bukhari nak isyarat dengan sirah ruwiya, hukiya, wa yurwa, wa yudhkar. Tu biasa dalam sahih Bukhari. Atau hadis itu dhaif, atau hadis itu beliau meriwayatkan secara makna. Mana Imam Bukhari riwayat secara kefahaman dia. Contoh dalam kitab At-Tib, bab ar-ruqa bi Fatihatil kitab wa yuzkar. Ni wa yuzkar an Ibni Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa yuzkar tu panggil sirah tamrid. Jadi hadis ni sebenarnya Imam Bukhari telah mengeluarkannya. Mana dia telah tubik dalam kitab dia dalam bab berikut, bab selepas pada tu. Dia mari hadis tu panjang. Cerita sahabat pergi jampi surah Fatihah tu, orang wi kambing dia. Jadi hak tu ayat kat maknanya di sini Imam Bukhari nak ayatnya boleh jampi dengan ayat surah Al-Fatihah. Jadi penggunaan surah tamrid di sini isyarat bahawa hadis itu telah diringkaskan. Kemudian hadis itu ada dalam terjemahan bab Bukhari, kita boleh tengok Imam Bukhari dia ada penyudah dia comel. Orang panggil bara'atul ikhtitam. Biasanya dalam kitab nahwu, mukadimah kitab nahwu, kitab fiqh, dia ada bara'atul istihlal. Mungkin Ustaz Nasir sudah sebut dah tadi. Bara'atul istihlal, mana mukadimah tu dia indah, ada dah isyarat kandungnya. Kalau di sini Imam Bukhari dia ada penyudah yang cukup menarik, iaitu isyarat kepada penghujung kitab. Mana dalam hadis tu dia ada. Mana hak ni bila kita baca hadis ni, mana hadis ni hak terakhir dalam kitab tersebut. Tetapi Syekh Zakaria, salah seorang pensyarah hadis, telah menjelaskan itu sebenarnya isyarat kepada akhirnya kehidupan kita. Maknanya hadis ni selain kita memahami kandungnya dia tu, bila kita jumpa hadis ni di akhir kitab, mana kita kena ingat kepada mati. Jadi setiap akhir hadis yang terakhir dalam satu kitab tu, Imam Bukhari buat mari hadis ya ada isyarat tentang kematian. Jadi dia nak suruh kita ni ingat semua mati. Contoh dia kata, di akhir dalam kitab Badi'il Wahyi, dia ada hadis yang terakhir tu hadis Hirakli. Hadis tu panjang. Jadi lafaz tu perawi sebut fakana zalika akhir sya'ni Hirakl. Lagu itulah keadaan akhir Hercules. Jadi tidak masuk Islam lah. Jadi akhir tu mana akhir kehidupan, isyarat situ. Dalam Kitabul Iman, jadi dia kata hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Abu Awanah an Ziyad ibni Ilaqah qala sami'tu Jarir ibn Abdullah yaqulu yauma matal Mughirah. Yauma mata, hari kematian. Jadi isyarat mati situ. Kemudian hak akhir sekali tu, mata ni hak akhir sekali, ini lanasihul lakum sumastaghfara wa nazala. Dia istighfar, kemudian dia pun turun. Turun tu isyarat turun dah dia lah hak dia boleh. Istighfar sifat ni maknanya nak tutup dah. Kita kata akaun kita, mana kita ni kena tutup suratan amal kita dengan istighfar, isyarat mati. Lepas tu dalam Kitabul Ilmi, orang tanya, orang tanya Ibnu Umar, apa yang patut dipakai, yang sewajibnya dipakai oleh orang yang muhrim nak melakukan haji. Jadi orang pakai haji ni, orang pakai lagu mana? Warna putih, ada jahit kain kapel. Jadi tu putih tu kain haji ni dia tak ada jahit. Jadi isyarat kepada putih. Lepas tu putih tu biasanya kain kapel. Kemudian wal yaqta huma,
4 perkataan sebelum akhir dalam matan tu, hendaklah dia potong. Jadi potong-potong tu dia kalau potong tu gerak mati, isyarat situ. Jadi setiap kalau kita perhati kitab Sahih Bukhari ni, setiap akhir kitab dia tu mesti ada. Jadi kita kena apa? Musing sikit. Guna sikit akal kita kena istihad. Mari ke dia mana tempat-tempat ya Bukhari isyarat kepada mati. Begitu juga dalam akhir kitab Al-Wudu, fa in mutta min lailatika fa anta 'ala fitrah wa ja'alnahunna akhir ma tatakallamu bihi. Kalau kamu mati, ini akhir dari kitab Wudu. Dan jadikanlah itu yang terakhir yang kau sebut akhir. Isyarat mati juga. Kemudian sanad yang tinggi waktu panggil sulasiyah. Dalam Bukhari ada 22 buah hadis. Mana di antara Imam Bukhari dengan Rasulullah tu 3 orang perawi saja. Mana sanad tu sanad ia terlalu dekat. Jadi bila sanad terlalu dekat tu kemungkinan ada kesilapan riwayat secara makna itu kurang. Ada tinggi tu nilai dia. Semakin jauh dengan Rasulullah semakin banyak kemungkinan tu. Walaupun perawi itu perawi siqah. Kemudian beberapa usul tarjamatul bab. Jadi tarjamatul bab ni kita kata istimewa Bukhari itu dia banyak. Jadi tarjamatul bab Bukhari ni ada yang mudah kita faham, tarjamah zahirah, dia ada tarjamah khafiyah. Dia kita kena fikir panjang baru boleh faham. Jadi oleh sebab kerana nak apa menekankan kepada tarjamatul bab kefahaman hadis, Imam Bukhari dia bulan-bulan hadis. Hadis ni dia riwayat dalam beberapa tempat. Ada siapa 13 kali, siapa 6 kali. Tetapi di setiap tempat tu dengan tajuk yang berbeza-beza. Di samping itu dengan perawi lain pula. Jadi bulan-bulan ada dalam Bukhari dia ada maksud. Lepas tu adalah ulama masing-masing tulis. Syah Waliullah telah menyebut 14 usul untuk memahami. Kalau kita nak faham tarjamatul bab ni, dia ada usul dia. Lepas tu Syekhul Hadis Muhammad Zakaria dia telah himpun sebanyak 70 usul. Dia ada kitab khusus dia, Syarah Al-Abwab wa Tarajim. Ana dulu pernah lihat di UM. Pusaka UM ada 4 jilid. Ni saja ditulis dengan tulisan tangan. Kalau cetak dengan mesin tu tahulah 10 jilid pun jadi. Mana boleh kita tengok situlah. Lepas tu tajuk dengan lafaz hadis yang sama. Kemudian tajuk dengan lafaz hadis tanpa disebutkan itu sebagai lafaz hadis. Jadi kita ingat bukan lafaz hadis tapi itu hadis tu dah. Macam bab man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ini hadis ni. Hadis riwayat Muawiyah. Dalam Bukhari pun ada. Jadi dia tak kata bab qauli Nabi. Dia pakai bab man yuridillah. Dia ada maksud dia. Lepas tu tajuk dengan hadis tetapi dengan sikit pengubahan dengan tujuan untuk menjelaskan makna hadis. Bab makan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalu bil mau'izah wal ilmi kaila yanfiru. Jadi kaila yanfiru itu supaya mereka tidak lari, itu adalah huraian Bukhari kepada lafaz hadis yang ada dalam bab tu. Yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyam karahatas sama as-sa'amah. Alaina, takut kita ni jemu. Bila jemu lari. Jadi memang Bukhari hurai tu. Tarjamatul bab dia. Jadi ana wa mari sini 7. Jadi kalau dia sebut ni 70. Jadi kena tengok dalam kitab dia tu lah. Kemudian syarah-syarah Imam Bukhari ni dia banyak. Dia banyak. Ni tak apa kita mulalah. Cuma tarjamatul bab ni Imam Bukhari Ibnu Khaldun kata ni macam hutan. Dia belum diselesaikan oleh umat Islam.
Jadi kira-kiranya Hafiz Ibn Hajar dia telah syarah dah hadis tu. Jadi dari sudut itu sudah terbayarlah kira-kiranya dari segi makna hadis, tetapi dari segi nak memahami tarjamatul bab dia tu itu macam hutan yang dipikul lagi. Tetapi dengan lahirnya kitab Syarah Al-Abwab wa Tarajim oleh Syekh Zakaria, jadi macam sudah tertunai lah. Kemudian Sahih Muslim. Sahih Muslim sebut kita tadi, dia lebih fokus kepada seni sanad. Seni sanad. Jadi kalau biasa Bukhari dengan Muslim ni, Bukhari satu hadis dia ulang dalam bab ni, dalam kita dalam kitabut taharah sekali, dalam kitabul saum sekali, dalam kitabul manaqib pun ada, dalam kitab atib pun ada. Tetapi Imam Muslim setepak. Hadis bunyal Islam ala khamsah dia letak setepak. Bukhari rata dia letak. Sini sikit, situ sikit. Jadi dia sudah tertib tu, makna kita mudah cari hadis dalam Sahih Muslim. Lepas tu Sahih Muslim ni dia istimewa dengan mukaddimah dia. Kitab-kitab lain dia tidak ada mukaddimah. Imam Muslim ni dia ada mukaddimah. Dalam mukaddimah ni dia ada berapa perkara dia nak ayat. Masalah kelas-kelas perawi, tujuan dia tulis hadis. Lepas tu pendapat dia dalam masalah hadis mu'an'an. Dia ada macam ada polemik di kalangan ulama hadis. Hadis mu'an'an itu mana an dia tidak sebut hadasana. Jadi anah tu mengikut syarat Imam Bukhari, antara perawi tu dia mesti subut liqa. Tetapi Imam Muslim bagi dia cukup sekadar sezaman. Al-iktifa bil mu'asarah, sezaman tak apa dah. Tetapi Imam Bukhari kata tidak padai, tidak memadai, dia kena sabit bertemu walaupun sekali. Kemudian tarjamatul bab dalam Sahih Muslim. Sebenarnya Imam Muslim dia tak ada tulis tarjamatul bab. Imam Muslim dia tulis hadis dulu, tajuk tak tulis lagi. Jadi tajuk tu yang kita baca, bab begini, kitab begini, itu sebenarnya ditulis oleh syarah, pensyarah hadis Imam Nawawi. Imam Nawawi ulama kritik juga. Sebab apa? Kadang-kadang matan hadis itulah jadi tarjamatul bab yang ditulis oleh Imam Muslim, Imam Nawawi. Oleh kerana itu ulama kata tarjamatul bab yang dibuat oleh Imam An-Nawawi itu tidak memenuhi lagi maksud, tidak dapat menggambarkan maksud sebenar Imam Muslim. Dikritik oleh Safiyur Rahman, pengarang Rahikul Makhtum, dia ada syarah Muslim dia, dan juga oleh Syabir Usmani, ulama India. Dia tidak puas hatilah. Tapi kalau Imam Muslim sendiri tulis, orang tak kecap banyak dah. Pakai duit senyap. Sebab Imam Nawawi ni hum rijal wa nahnu rijal. Jadi kita pun boleh nak kritik. Kemudian Imam Muslim dia ada ciri-ciri dia tu. Asal boleh baca tu. Kemudian Imam Muslim ni muka surat 15 2.44 tu, Imam Muslim dia akan mendahulukan hadis yang paling lengkap dulu. Kemudian barulah hadis ya rekah. Lepas tu dia akan mendahulukan juga hadis yang diriwayatkan dengan lafaz. Lepas tu baru hadis yang diriwayatkan dengan makna. Dia beza. Imam Muslim dia beza. Kalau kita nak cek mana riwayat dengan lafaz, mana riwayat dengan makna, muka surat 19 2.45, biasanya kita boleh lihat di akhir tu dia kata qala bimislihi.
Macam wa haddatsani Yahya bin Yahya wa Sa'id bin Mansur wa Qutaibah bin Sa'id. Semua tu Yahrumu bin Adam wa tashibu minhu isnad. Jadi hadis ni Imam Muslim buat mari dengan sanad lain pula. Wa haddatsani Abu Ghassan. Lepas tu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bimislihi, mana sama dengan lafaz hadis Yahya bin Yahya tu. Kemudian dia buat mari tarik yang ketiga melalui dengan dia kata wa haddatsana Muhammad ibn Musanna wa ibn Bashar. Lepas tu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwi, lebih kurang seperti itu. Ini isyarat kepada riwayat bil makna. Lepas tu Imam Muslim ni cukup teliti, dia beza. Mana hadis dia riwayat dengan haddatsana dengan haddatsani. Dia membezakan antara akhbarana dengan haddatsana. Jadi haddatsana mana Imam Muslim dengar guru dia baca. Dia dengar beserta dengan murid-murid yang lain. Kalau kata haddatsani, syekh itu menceritakan kepada saya. Maknanya bagi Imam Muslim dia seorang ada. Sama. Tetapi kalau akhbarana, Imam Muslim itu baca hadis depan guru, guru mendengar. Ataupun orang lain dia baca. Imam Muslim guru dia dengar. Cuma dalam Nasa'i dia ada nama gapo dah. Dia ada Haris Haris qira'atan alaihi wa ana asma'. Dalam kita baca Sunan Nasa'i dia mesti ada qira'atan alaihi wa ana asma'. Ceritanya Imam Muslim ni dia ada Imam Nasa'i ni dia ada hubungan baik dengan raja, dengan pemerintah. Jadi tok guru dia ni Haris bin Miskin, tidak kenal mana ke dia. Jadi lambat dia keluar majlis. Jadi Imam Nasa'i dengar luar. Bila dia dengar luar tu, cara Imam Nasa'i riwayat, akhbarana Haris Ibnu Miskin qira'atan alaihi wa ana asma'. Aku dengar juga, tapi dengar duk luar lah. Jadi supaya kita tidak rasa pelik. Sebab apa? Lafaz, dia panggil lafaz adat ni dia berbeza sedikit daripada orang lain. Orang lain akhbarana saja. Dia ni akhbarana qira'atan alaihi wa ana asma'. Begitu juga Imam Muslim. Tadi Maulana ada sebut ke Wahab bin Munabbih tu, ada sebut kat sini ni. Kemudian Jami' Tirmizi. Jami' Tirmizi ada berapa minit pengurusi? Boleh pergi tak? Jami' Tirmizi, kita panggil Sunan Tirmizi. Jami' Tirmizi namanya ialah Al-Jami' Al-Mukhtasar min as-sunan al-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ma'rifatis sahih wal ma'lul wa ma alaihi al-amal. Tu dia. Mana jami' apa tadi? Mukhtasar tadi. Daripada sunnah-sunnah Rasulullah, sunnah daripada Rasulullah. Maknanya ini musnadah. Isyarat kepada musnad ataupun musnadah. Wa ma'rifati, dan mengenal sahih, mengenal hadis sahih, hadis ma'lul, hadis penyakit. Maknanya Imam Tirmizi secara sengaja menyebut hadis berpenyakit. Lepas tu dia akan katalah qala Abu Isa. Situ tu maknanya kita kena berhati gapo kalau dia nak masukkan. Wa ma alaihi al-amal, menjadi asas kepada hujah ulama. Sebab dia Tirmizi dia sebut pendapat-pendapat mazhab ke. Jadi hadis itulah menjadi sandaran kepada ulama. Jadi kita pergi 3.32 keistimewaan metod. Jadi dia pun semua jenis-jenis hadis, sanad mutasil, muqatta', kunyah, kritikal perawi dan sebagainya. Lepas tu pada asasnya dia Imam Muslim ni dia dah ngaji dengan Bukhari dari Muslim. Imam Tirmizi ni sempat belajar dengan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi dia gabung
Kedua-dua cara tu dia buat cara dia. Dia ambil hak Bukhari, dia sudut tarajim fiqhi, lepas tu jadi seni sanad dia ambil hak Imam Muslim. Dia gabung situ. 3.35. Kita lopak juga. Dalam satu sanad beliau tidak banyak mengemukakan hadis-hadis. Cuma 1, 2, 3 hadis saja. Sebaliknya beliau hanya mengisyaratkan dengan kata-katanya wafil bab. Dalam biasa kita baca Jami' Tirmizi wafil bab. Kalau hadis dalam sanad tu hadis Ibnu Umar kita kata dak. Jadi wafil bab dia kata wafil bab an Aisyah wa Abi Hurairah wa Jabir dan lain-lain. Jadi itu tu sebenarnya satu seni takhrij. Imam Tirmizi nak isyarat dah. Mana dalam bab ni diriwayat juga hadis selain pada hadis Ibnu Umar, hadis Abu Hurairah, hadis Aisyah, hadis Anas, hadis Jabir. Jadi kita kena tengoklah. Jadi mungkin dalam Bukhari, mungkin dalam Tirmizi juga, mungkin dalam Muslim, kitab-kitab lain. Jadi hak ni ulama telah tulis satu kitab khusus Al-Lubab, tetapi kitab ni tidak diketemui. Cuma ada seorang Maulana di Pakistan, anak murid pada Yusuf Bainuri, Dr. Habibullah Mukhtar, dia dah tulis setebal 4 jilid. Kitab ni ada di UAE, Kashfun Niqab amma qala al-Tirmizi wa fil bab. 4 jilid itu tidak sempat, dia kena tembak syahid. Jadi ulama di Pakistan biasa kena tembak, kena bom. Kemudian Imam Tirmizi dia ada istilah dia, istilah dia sendiri dalam dia mentasih dan mentadhif hadis. Imam Tirmizi ni secara ringkas kita boleh kata dia istilah dia. Jadi istilah dia tu kita nak tafsir dengan istilah kita itu tidak tepat. Macam apa? Masalahnya dia panggil istilah secara tarkib. Haza hadis hasan sahih. Haza hadis hasan gharib sahih. Hak ni jadi masalah. Jadi ulama tak boleh nak menyatakan dengan tepat. Tetapi hak senang kita kata itu istilah Tirmizi sendiri, dan dia ahli dalam bab ni. Itu istilah dia, kita kena hormat. Jadi tak boleh kita kata macam mana Imam Tirmizi ni sekali kata hasan, sekali kata sahih. Jadi sahih itu sahih, kalau hasan ni mungkin. Jadi masing-masing ada pendapat. Dia boleh jadi kalau ikut Hafiz Ibn Hajar, bila ada berbeza ni, dia merujuk pada 2 perkara. Pertama, hadis tu mungkin diriwayatkan dengan 2 sanad. Satu sanad tu dikira sebagai sahih, satu lagi dikira sebagai hasan. Ini pendapat Hafiz Ibn Hajar. Keadaan yang kedua, boleh jadi hadis tu bila dia ada satu tarik, tadi ada 2 tarik ataupun 2 sanad. Kalau satu tarik pula, boleh jadi Imam Tirmizi dia teragak-agak, ataupun dia merujuk kepada hadis itu mukhtalaf dari segi tashih. Boleh jadi satu pihak kata sahih, boleh jadi satu pihak kata dhaif ataupun hasan. Boleh jadi Imam Tirmizi dia tidak dapat buat keputusan. Ada andaian itu. Maknanya sama ada hadis itu 2 sanad ataupun satu sanad. Kalau 2 sanad, itu isyarat kepada sanad ni satu hasan, satu lagi sanad sahih. Kalau satu hadis itu ada satu sanad saja, boleh jadi ulama berbeza pendapat. Ataupun boleh jadi Imam Tirmizi sendiri dia ada taraddud, tidak dapat buat keputusan dia. Tetapi secara keseluruhan kita kata hadis yang Imam Tirmizi sebut sebagai hasan sahih itu kita boleh lihat ada dalam Bukhari dan Muslim. Cumanya perawi itu lain, untuk guru lain. Jadi tujuannya Imam Tirmizi nak memperkenalkan perawi tersebut, biar kita kenal siapa dia. Walaupun dia tu bukan perawi Bukhari. Jadi kita kata apa Tirmizi ni buat mari perawi yang tinggi lah.
Jadi maksud sebenarnya dia nak memperkenalkan perawi itu kepada kita. Lepas tu Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud ni dia menghimpunkan dalil setiap mazhab. Jadi kitab dia ni nama Kitabus Sunan tu je. Ini berdasarkan dalil surat dia kepada penduduk Mekah. Jadi lepas dia tulis kitab Sunan dia tu, penduduk Mekah minta lah Imam Abu Daud berjelaskan manhaj dia. Jadi dia pun sebutlah Kitabus Sunan. Jadi keistimewaan Sunan ini mana dia ni kira sebagai asas kepada mujtahid. Jadi bagi seorang mujtahid, paling tidak dia kena mengetahui Sunan Abi Daud sebagai asas. Ini diakui oleh Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali sendiri pun dia kata hak ni hak asas. Lepas tu kelebihan dia tu, poin-poin dia tu nak baca sendirilah. Cumanya dalam Sunan Abi Daud ni dia ada qala Abu Daud. Qala Abu Daud, apa Abu Daud kata? Bila hadis tu ada qala Abu Daud, dia ada poin-poin dia. Sama ada Imam Abu Daud nak mentajrihkan perawi ada dalam tu, ataupun dia nak sekadar memperkenalkan perawi, ataupun dia nak mendhaifkan hadis tersebut. Jadi qala Abu Daud ni ulama muka Sunan Abu Daud ni buat ngaji tak sebagai teks, dia ada syarah dia. Tapi syarah ni ana duk jumpanya ada dalam bahasa Urdu je. Falah wa buhbud. Maulana Muhammad Hanif Gangguhi, bukan Maulana Muhammad Hanif ni India. Jadi syarah qala Abu Daud ni dia ada 2-3 buah. Itu pun dalam bahasa Urdu. Jadi kalau kita nak lebih melihat maksud sebenar tu qala Abu Daud, mana kita boleh terdedah dah kita kepada ilmu hadis tu secara praktik. Jadi bila kita ngaji sunnah sitah ni bukan sekadar nak dengar hadis tu. Dia terangkum lalu sana ilmu ilal apa semua, jarh wa ta'dil dia ada dalam tu belaka. Hak ni dalam qala Abu Daud. Lepas tu istilah mungkar. Istilah mungkar biasanya kita ngaji mustalah hadis ni, kalau kita ngaji kitab taisir ke usul hadis Ajaj Khatib, biasa takrif hadis riwayat mungkar ni hadis perawi yang dhaif bercanggah dengan perawi yang siqah. Tetapi istilah mungkar di sisi mutaqaddimin, ulama yang terdahulu, itu hadis yang ada tafarruq sahaja. Bila sudah ada tafarruq sahaja, sudah dikira sebagai mana hadis tu walaupun ada tafarruq bercanggah, ataupun perawi itu berseorang yang meriwayatkan, itu sudah dipanggil mungkar. Jadi mungkar mana tidak dikenali dah. Jadi istilah tu dia beza. Jadi banyak istilah mungkar dalam Abu Daud pun ulama buat kajian khusus pula. Kan dia maksud sebenar. Kalau kita nak faham secara istilah kita, istilah kitab-kitab mustalah hadis ya kemudian ni. Kemudian 4.5 hadis yang tidak dihukumkan oleh Abu Daud. Kalau disebut sebagai masa kata anhu Abu Daud. Sebab dalam risalah dia kepada penduduk Mekah tu, Abu Daud kata dalam kitab dia ni aku tulis hadis yang sahih dan yang sepertinya tak. Lepas tu kalau ada hadis, dalam hadis tu ada dhaif yang bersangatan, maka aku akan sebut. Lepas tu kalau aku tidak sebut tu, kira hadis tu soleh, boleh. Jadi soleh tu boleh tu gapo? Jadi kalau Abu Daud kata hadis ni sahih dan menyamainya, itu boleh jadi sahih dan hasan. Jadi kalau ada dhaif muka, kalau dia sebut itu tak apa, kita boleh beringat dah. Tetapi hak dia tidak kata gapo-gapo. Jadi hak tu kita kena beringat. Ulama kata tidak bermakna masa kata anhu Abu Daud itu boleh dijadikan hujah. Kita kena beringat. Sebab dia kata soleh tu ke dia soleh. Soleh iktibar ke? Sebagai mutabaah ataupun syawahid ataupun soleh sebagai hujah. Jadi hak ni kena beringat. Kadang-kadang hak dia duduk dia tu rupa-rupanya
Ada masalah. Contoh ada di sini. Macam sini. Dalam bab fi masyin nisa'i ma'a rijal fi tariq. Dalam sanad dia tu ada Daud bin Abi Saleh Al-Madani. Jadi Abu Daud tidak komen pasal dia ni. Sedangkan dia ni perawi yang matruk. Jadi kita kena beringat. Tetapi hak lagu ni biasa jara-jara lah. Hak ni biasa nak teh lah. Lama-lama kita ngaji tak. Kadang-kadang tok guru dia ada tu nak uji kita tu. Tapi kalau main uji nak hari tak. Setiap hari uji, rubah juga kita. Taklah tak pergi dah. Tak boleh ngaji dengan tok guru tu. Kemudian Sunan Nasa'i. Sunan Nasa'i Sunan Nasa'i dia ada polemik juga ni. Benarkah Sunan Nasa'i ni hak dia tulis sendiri? Hak dia saring daripada Al-Mujtaba. Dia saring daripada Sunan Kubra. Jadi Sunan Nasa'i nama dia macam-macam lah. Jadi setengah ulama kata itu bukan yang disaring sendiri oleh Imam Nasa'i daripada Sunan Kubra, tetapi anak murid dia Ibnu Sunni. Tetapi pendapat itu telah dijawab. Jadi hak mutamaknya Sunan Nasa'i Al-Mujtaba ataupun Sunan Sughra ni memang ditulis oleh Imam Nasa'i. Jadi keistimewaan metod Sunan Nasa'i ini, dia lebih menekankan kepada ilmu ilal hadis. Menyatakan kesilapan dan waham yang berlaku pada perawi. Jadi walaupun perawi itu perawi siqah, tapi ada waham kepada dia. Itu tidak dapat dielak. Jadi dia ada sebut sini. Macam di sini dia kata waqala Abu Abdurrahman hadza khata' wa shawab Khalid ibnu Alqamah laisa Malik ibnu Urfuta. Jadi dia betul hak dalam sanad tu mana hak betul. Kemudian biasanya dalam Sunan Nasa'i ni dia tajamatul bab dia. Tajamatul bab dia dia ada dua jenis. Tajamatul bab fiqhiyah, mana kita nak memahami makna hadis tu. Satu lagi tajamatul bab libayani sina'atul isnadiyah. Kita nak faham seni isnad ataupun libayani ilal. Macam dia kata zikru al-ikhtilaf ala Zuhri. Dia banyak zikru al-ikhtilaf. Kalau kita tengok firih bab Sunan Nasa'i dia ada tu. Macam sini ada sebut juga sikit nak petik-petik. Muka surat 34 5.33 zikru al-ikhtilafi ala Abi Ishaq fi hadisi Sa'id ibn Jubair. Maknanya di sini Imam Nasa'i nak ayat Abu Ishaq ni Abu Ishaq As-Sabi'i dia ada ramai anak murid. Dia ada ramai anak murid. Lepas tu anak murid dia ni dia ada riwayat berbeza-beza. Hak ni sebut hak ni dulu, hak ni ada sebut lebih sikit, hak ni kurang sikit. Hak ni mungkin dia memasukkan yang marfu'. Hak ni hak riwayat mursal dia riwayat secara mausul. Jadi hak ni Imam Nasa'i dia yakin sebutlah qala Abu Abdurrahman, mana masalah tu siapa. Jadi tajamatul bab dia tu kita boleh tengok dua bentuk lah. Tajamatul bab untuk menyatakan fiqh, kemudian untuk menyatakan ilal hadis. Kadang-kadang untuk menyatakan nama perawi. Macam dalam kitabus salah bab zikru man ismuhu ridha. Jadi kalau kita anggap tajamatul bab tu sebagai kefahaman kepada hadis, isi kandungan hadis, pacerah lah kita kata tak. Pacerah tak faham. Mana baca yang pagi siapa, tengah malam siapa pagi, tak akan faham. Tak akan faham. Tetapi bila kita perhati rupa-rupanya, dia nak menceritakan bahawa dia membuat bab ini sebenarnya tujuannya untuk menyatakan nama perawi yang disebutkan dalam bab sebelum ni. Qala haddatsani ar-ridha. Jadi ar-ridha tu sebenarnya satu lafaz jarh wa ta'dil. Mana perawi yang molek.
Jadi lepas pada wak mari hadis tu, Imam Nasa'i wak mari satu bab pula. Dia kata bab zikru man ismuhu ar-ridha. Ini ayat tu lah. Ayat tu terjemah tu bab dalam Nasa'i dia agak unik. Kadang-kadang dia wak mari terjemah tu bab hadis tak ada. Hadis tak ada. Macam dia kata sini ni muka edisi baru ni muka surat 36 atas sekali tidak tu muka surat 38 bab tarjamah tu bab untuk melatih belajar al-iqamah liman yusalli wahdah iqamah bagi sembahyang munfarid jadi dalam hadis tu tak ada sebut iqamah an Rifa'ah ibni Rafi' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina huwa jalisun fi saffi salah al-haditha tu iqra hazal hadis ila akhirih situ jadi tak ada al-haditha dia kata membaca sendiri iqra kamu hendaklah baca hadis ni sendiri. Jadi mana hadis ni? Jadi kita cari-cari dalam Sunan Sughra ni tak ada. Rupanya ada dalam Sunan Kubra. Dalam 12 jilid je. Jadi kita kena ligak lah. Ini nak ajar kita panggil tarjamah bab li tashhizil azhan. Untuk kita tajam akal fikiran kita. Soal ni sebenarnya dia mengambil cara Imam Bukhari. Imam Bukhari kalau kita perhati dia ada bab saja. Bab. Lepas tu hadis. Tajuk bab tak ada. Jadi waktu tu gua mana? Setengah ulama kata dia tak ingat nak bubuh tajuk. Setengah ulama kata dia nak kita buat tajuk sendiri. Terang. Sebab mempelajari Sahih Bukhari sebenarnya untuk mempelajari kita cara beristihad. Masuk ngaji Bukhari ni bukan setakat nak tahu hadis sahih, makna cara kita nak memberi pendapat. Kita faham hadis ni lagu mana? Jadi terjemah tu bab Imam Nasa'i dia ni dari segi ketinggian berada selepas daripada terjemah tu bab Imam Bukhari. Lepas Imam Bukhari orang tinggi, lepas tu Imam Nasa'i. Dia agak payah seperti 5.42 Jadi hadis ni cerita orang kafir panggil Nabi dengan nama Muzammam. Jadi Nabi kata panggil aku Muzammam awak ke apa? Begitulah. Aku nama Muhammad. Jadi daripada hadis ni Imam Nasa'i buat tajuk mana dia faham daripada hadis ni jauh tinggi dia faham. Mana kalau kita menceraikan isteri dengan satu lafaz ia tidak mengandungi makna cerai, dia kata tidak jatuh tolak. Kalau dia kata kepada isteri dia walaupun dia niat kamu pergi ke Tesco tak, dalam hati dia nak cerai dah isteri dia, hukum dia ke apa? Tidak jatuh tolak. Jadi nak cerai secara kinayah ni, secara sindiran ni, dia kena lafaz tu ada makna. Jadi kalau kita ngaji kitab munakahat kalau kita kata baliklah mu ke rumah ayah ayahmu, baliklah ke rumah ayah kamu, dalam hati dia memang dia nak cerai, itu jatuh tolak. Sebab memang penggunaan biasa dari segi adab uruf lagu tu lah. Maknanya balik ke rumah tu maknanya lepaslah, atau kata aku lepaslah kamu bagaimana. Tapi kalau dia kata kamu pergilah ke Tesco, dalam hati tu memanglah niat nak cerai. Itu tidak jatuh. Jadi dia faham daripada tu. Dia faham lagu mana? Daripada hadis tu orang musyrik panggil Nabi Muzammam. Jadi panggil aku Muzammam, buat apa aku ni Muhammad. Jadi tak ada nak panggil lagu tu, tak ada kena mengena. Jadi nama tu tak mari ke aku. Aku ni orang baik, orang terpuji. Jadi nak panggil aku orang tercela, walaupun kamu niat tak jadi panggil lagu tu. Aku tidak terkenal dengan nama seperti itu. Itulah.
Kemudian Sunan Ibn Majah. Sunan Ibn Majah asal tadi kita sebut dah. Mana kitab ni sebenarnya lebih pada kitab praktik, kitab tatbik, nak menguji kita. Sebab dia ada hadis maudhu'. Ibnul Jauzi dia kata ada 34 hadis maudhu' dalam Ibn Majah. Lepas tu Maulana Abdul Rashid An-Nu'mani dia kaji balik satu persatu pendapat. Pendapat Ibn Jauzi itu ada hak dia setuju, ada hak dia tidak setuju. Lepas tu dia tambah pula 7 hadis lain sebagai maudhu'. Kemudian Syekh Nasruddin Albani pula dia hitung ada 39 hadis maudhu'. Jadi kita ada berapa? Kalau mengikut kita, kita kena kaji berapa. Tahu mana pendapat Ibn Jauzi itu, adakah semua tidak boleh dipakai? Semua kata dia ni mutasyaddid dak. Kerah dak. Sikit-sikit maudhu', sikit-sikit maudhu'. Jadi kita kena kaji mana hak lebih. Jadi terah dah ngaji 5 dah kitab tu terah. Ini Sunan Ibn Majah. Jadi penutupnya mana mempelajari ilmu hadis tidak dapat tidak dia kena ada cara dia, tertib dia. Tertib dia. Mana menekankan ilmu sanad dan memahami kaedah dirayah, nak faham hadis. Jadi di celah-celah Sunan Sittah tu kita akan belajarlah. Biasanya ulama buat beberapa fokus lah ngaji hadis ni. Mana kita nak tahqiq sanad tu, perawi-perawi ke apa, lepas tu kandungan hadis. Lepas tu istinbat hadis, lepas tu falsafah daripada hadis. Hikmah dia. Jadi setakat itulah mana kita sempat sebut walaupun secara lopak-lopak tu. Jadi aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Hanif dengan pembentangan panjang lebar. Jadi kita pun sudah lebih masa, pukul 11 8 minit, lebih 8 minit. Jadi sesi soal jawab kita kira tak ada lah untuk malam ni. Mungkin para peserta boleh kumpul, balik baca, ada banyak lagi yang tak baca tu. Ada muskil mungkin boleh tanya masa soal jawab perdana nanti, insya-Allah. Akhirnya sekarang itu saja. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.